Kalau korang tahu pasal jin Ummu Sibian ni, dah pasti-pasti setiap maghrib korang akan duduk je berkurung kat dalam rumah. Assalamualaikum. Hari ni Lokman nak share and nak korang tahu jin yang bernama Ummu Sibian ni. Waktu dah nak menjelang maghrib ni, biasanya adalah waktu matahari yang hampir tenggelam. Tapi masih ada cahaya yang kadang-kadang berwarna oren kemerah-merahan tu. Sebenarnya pada waktu ni lah seluruh umat Islam diingatkan dan disuruh untuk segera menutup pintu dan tingkap sambil baca Bismillahirrahmanirrahim supaya wanita ni tidak datang dekat rumah kita. Sudah. Wanita mana pula? Siapa sebenarnya Ummu Sibian ni? Apa yang dia buat dekat dalam rumah kita? Sebenarnya Ummu Sibian ni bukanlah wanita yang baik. Dia ni mampu membahayakan anak kecil, wanita yang tengah mengandung, guys. Zaman sekarang ni ramai lagi yang tak kenal dan tak tahu pun bahayanya Ummu Sibian ni. Sebenarnya Lokman sendiri pun tak tahu pasal Ummu Sibian ni sebelum ni. Ummu Sibian ni adalah jin daripada kaum perempuan yang suka mengganggu bayi dan kanak-kanak yang berusia lebih kurang 2 tahun ke bawah. Selain tu, yang paling dia suka adalah wanita yang sedang hamil. Sebab itulah anak-anak yang baru lahir ni diharuskan untuk diazankan supaya bayi ini tidak didampingi dengan jin. Ummu Sibian ni kira dia bukanlah hantu yang kejar-kejar orang pada waktu malam tu. Duduk tempat-tempat gelap, tu bukan. Tapi dia ni mengganggu bayi yang baru lahir, kanak-kanak dengan wanita yang hamil je. Kategori budak-budak TikTok memang dia tak ambil pot lah. Muka jin yang bernama Ummu Sibian ni memang sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Dengan rambut yang panjang, gigi bertaring dan mata yang besar. Lepas tu dia akan berjalan dekat dinding macam cicak, guys. Kira dia bergerak, merangkak, melekat dekat dinding. Serius takut kalau kita boleh nampak. Patutlah budak-budak menangis tak berhenti kalau nampak dia ni. Dia juga bukan setakat ganggu je tau. Dia boleh mengikat rahim wanita, lepas tu dia boleh membunuh bayi yang berada dalam kandungan. Dengan cara jin ini akan menendang-nendang di perut wanita tu. Lepas tu berlakulah keguguran dan jadilah rahim yang kosong. Ini semua ada dalam satu kisah jin Ummu Sibian dengan Nabi Sulaiman. Patutlah ramai perempuan yang masih tak ada zuriat. Kita pun tak tahu. Mungkin kerja dia ni lah. Ataupun Allah masih tak bagi lagi rezeki anak pada mereka. Wallahualam. Kalau nak tahu tanda-tanda seorang bayi ni terkena gangguan Ummu Sibian ni, pertama, bayi ini akan menangis tak berhenti. Matanya terbeliak memandang ke atas atau ke sudut tertentu. Kedua, kanak-kanak ni tiba-tiba je boleh jatuh. Macam kena tolak, bukan macam jatuh sendiri. Ketiga, kanak-kanak ni mengigau sambil menggeserkan gigi dia. Padahal dia orang ni tak sedar pun. Selain tu, demam panas pada waktu malam je. Dari selepas asar sampailah ke subuh. Esoknya elok je dia orang main. Nanti dah petang sikit, dia orang mesti demam balik. Tapi anak tu menangis je tak berhenti-berhenti. Cepat-cepatlah meniaratkan bayi tu supaya bayi tu tak tengok ke arah tu je. Lepas tu bacalah ayat kursi, surah 3 kul. Kemudian tiup dekat umbun-umbun bayi tu sehingga bayi tu berhenti menangis. Sambil tu cakaplah, wahai Ummu Sibian, keluarlah dari rumahku dan jangan ganggu anak-anakku. InsyaAllah Ummu Sibian tu pasti akan pergi. Jadi mak bapak kena cepat-cepatlah bertindak kalau dah nampak anak-anak menunjukkan macam dah terkena gangguan ni. Sebabnya kalau dibiarkan, kesannya akan lebih teruk. Dia boleh jadikan kesan yang kekal sampai ke besar. Macam sawan tangis ni boleh terkena autism. Yang ni lebih pada anak-anak yang sangat hyperaktif lah. Anak akan jadi malas, anak terlalu nakal sampai tak boleh nak dinasihatkan. Kalau wanita yang hamil pula,
diorang akan nampak tanda-tanda macam ni. Rasa sesak dada biasanya lepas waktu asar dan berlarutan sehinggalah ke tengah malam. Kedua, selalunya emosi akan terganggu dan senang kusut fikiran. Ketiga, sakit dekat bahagian tulang-tulang belakang, lepas tu akan mengigau waktu tidur. Diorang juga akan bermimpi yang menakutkan. Maksudnya orang tu dah terkena gangguan ni lah. Luqman rasa sebenarnya lebih baik kita mencegah dari diganggu. Sebab kalau dah terkena memang susah nak pulih. Jadi kalau maghrib tu, tutuplah pintu dan tingkap dekat rumah. Selain tu, waktu maghrib janganlah angkat baju yang dah dijemur dekat luar rumah tu. Kalau macam kita terlewat angkat tu kan, biarkan je sampai esok pun tak apa. Patutnya pukul 5 hingga pukul 6 tu kain baju semua dah diangkat. Jadi tak adalah kita nak berperang dengan macam-macam jenis hantu waktu maghrib tu. Time maghrib ni lah diorang semua nak keluar. Kau pun sama nak keluar? Dah kenapa? Sebenarnya ada juga hadis tentang Ummu Sibyan ni. Tapi hadis ni hadis daif. Tapi kalau hadis larangan kanak-kanak berkeliaran pada waktu malam, senja, tu memang sahih. Sebab pada waktu tu syaitan memang sedang berkeliaran. Seelok-eloknya pintu dan tingkap rumah mestilah ditutup dan menyebut nama Allah. Pada waktu malam pula tidak digalakkan buka pintu dan tingkap jika tak ada keperluan. Selain tu, janganlah biarkan bekas-bekas makanan dan minuman tidak ditutup dan sebutlah Allah ataupun Bismillahirrahmanirrahim waktu sebelum nak tutup bekas tu. Ini semua untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan. Wallahualam. Okey, sampai sini je Luqman dapat kongsikan. Jangan lupa follow semua video-video Luqman untuk dapatkan lebih banyak lagi cerita-cerita yang best. Jumpa lagi dan jangan biarkan senja anda diselubungi misteri. Assalamualaikum.